Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi kelas hari ini sains tingkatan 4. Kita akan sambung pelajaran kita yang berhenti pada 2 minggu yang lepas. Okey, pada kelas yang sebelum ini kita telah pun membincangkan masuk kepada bab yang ketujuh, iaitu koordinasi badan, dan kita telah pun membincangkan 7.1 iaitu sistem endokrin badan, sistem endokrin manusia. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung kepada subtopik yang kedua. Pada subtopik yang kedua, iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Jadi boleh nampak yang cikgu share di sini. Jadi sistem endokrin manusia, kita telah sentuh tajuk ini dalam kelas yang lepas. Berkaitan dengan cikgu sudah terangkan apa yang dimaksudkan dengan koordinasi badan, iaitu satu sistem di dalam tubuh badan manusia yang menyelaraskan dan mengawal semua perkara yang berlaku di dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Jadi kawalan pengawal aturan di dalam badan ni dipanggil sebagai koordinasi badan, dan ia melibatkan banyak sistem. Dia melibatkan banyak sistem dan banyak pengawal aturan. Contoh-contoh kawalan di dalam badan yang dipanggil sebagai koordinasi badan ni, contoh cikgu dah bagi sebelum ini, just revision, iaitu contohnya kawalan suhu badan. Dia melibatkan beberapa sistem dan organ, bagaimana untuk memastikan suhu badan manusia berada dalam keadaan yang terkawal. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau tidak, akan merosakkan badan dan membawa kepada kematian. Yang kedua, contohnya kawalan kandungan air dalam badan. Air tidak boleh lebih dan tak boleh kurang. Jadi melibatkan sistem, gabungan sistem, kerjasama antara organ dan organ dan sebagainya. Contoh lain adalah kawalan oleh hormon, ataupun inilah yang dipanggil sebagai sistem endokrin, yang mengawal banyak proses-proses kimia yang berlaku di dalam tubuh badan manusia. Jadi dalam 7.1 kita telah membincangkan sistem endokrin manusia yang melibatkan hormon. Sistem endokrin manusia yang melibatkan hormon. Hormon ni adalah sejenis bahan kimia yang dirembeskan, yang dihasilkan oleh satu kelenjar, oleh beberapa kelenjar yang ada di dalam badan untuk mengawal atur proses yang berlaku di dalam badan manusia, proses-proses tindak balas kimia. Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ni sangat penting, sebab dia mengawal banyak perkara yang berlaku. Contohnya seperti yang telah diterangkan berkaitan dengan kalau kita berada dalam keadaan yang emergency ataupun terkejut, jadi sistem endokrin ni akan menghasilkan hormon yang akan memastikan kita dapat bertindak balas terhadap keadaan yang berlaku. Seperti yang ditunjukkan di sini, kesan daripada penghasilan hormon tersebut untuk memastikan kita bergerak, bertindak balas terhadap keadaan kecemasan itu, maka dia akan menghasilkan denyutan atau degupan jantung yang meningkat, akan menyebabkan kadar pernafasan meningkat, tekanan darah meningkat, aras glukosa akan meningkat dan seterusnya kadar metabolisme meningkat, dan ini akan menyebabkan kesan dia membolehkan kita melarikan diri daripada keadaan emergency tersebut, di mana jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan oksigen dan glukosa kepada tisu-tisu otot. Jadi otot dapat berlari dengan
cepat dan pantas. Ya. Jadi itulah tugas hormon. Salah satu contoh yang penting yang ada di dalam tubuh badan manusia dan kita telah bincangkan di manakah kedudukan hormon ini, di manakah kelenjar yang merembeskan hormon-hormon ini dan juga apa fungsi-fungsi dia. Jadi ini memang banyak untuk dihafal. Setiap kamu mesti hafal nama kelenjar endokrin, nama hormon yang dirembeskan. Ya, dirembeskan tu maksudnya dihasilkan oleh kelenjar tersebut dan apa fungsi dia. Ya, ini telah kita tengok kelenjar pituitari sebagai contoh, nombor 1 ni menghasilkan hormon antidiuretik, yang kedua hormon pertumbuhan, kelenjar thyroid, dan seterusnya. Okey, kemudian kelenjar thyroid menghasilkan hormon thyroksina, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovari, kelenjar testis, menghasilkan hormon masing-masing dengan fungsi yang masing-masing yang perlu dihafal. Kalau tak hafal, rugilah sebab ini semua melibatkan diri kita sendiri. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan melihat kepada 7.2. 7.2. Okay, 7.2 iaitu 7.2 subtopik yang kedua dalam tajuk koordinasi badan iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Gangguan kepada koordinasi badan. Okey, jadi kita dah belajar apakah itu koordinasi badan dan dalam topik ini kita merujuk kepada sistem endokrin. Semasa tingkatan 1 kita dah diperkenalkan dengan koordinasi badan semasa tingkatan 1, iaitu dalam tingkatan 1 koordinasi badan yang dibincangkan adalah pengawal aturan suhu dan juga pengawal aturan air, kandungan air di dalam badan. Itu koordinasi badan juga. Jadi yang peringkat sekarang ni, masa Form 3 pun ada, masa sekarang ni Form 4, kita bincang berkaitan dengan sistem endokrin. Jadi sekarang kita nak tengok, apakah kesan kepada koordinasi badan apabila ada gangguan. Okey, gangguan di sini bermaksud apabila koordinasi badan ini tidak dapat berfungsi dengan baik yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Jadi maksudnya kita boleh sebut di sini ada pelbagai faktor, ada pelbagai faktor yang boleh mengganggu koordinasi badan. Ada banyak faktor. Okey, banyak faktor tapi dalam sekarang ni untuk tajuk tingkatan 4 ni salah satu faktornya adalah yang kita ambil ni, salah satu faktor adalah yang inilah yang akan kita bincangkan iaitu pengambilan dadah. Pengambilan dadah di luar kawalan. Di luar kawalan. Jadi sekarang ni dadah ni
boleh menyebabkan gangguan. Boleh menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan. Dia boleh mengganggu sistem-sistem yang terlibat dalam koordinasi badan. Kalau tidak dikawal, maka akan boleh merosakkan sistem badan itu sendiri dan seterusnya boleh menyebabkan kerosakan kepada tubuh badan manusia. Okey, jadi dadah tu sendiri apa dia? Dadah ni, kita kena tahu dadah ni adalah suatu bahan kimia yang dapat mengganggu. Dadah adalah bahan kimia yang dapat mengganggu sistem dan fungsi neuron. Sistem fungsi neuron dengan cara melambatkan ataupun mempercepatkan. Jadi dadah ni dia boleh membuat gangguan, melambatkan atau mempercepatkan pergerakan impuls, pergerakan impuls di dalam neuron, di dalam neuron. Okey. Jadi sekarang ni jika sekiranya dadah diambil dalam kuantiti yang tidak sepatutnya, tanpa kawalan, jadi kalau jika dadah diambil tanpa kawalan, maka kesan buruk akan berlaku. Okey. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan tanpa kawalan ni maksudnya tanpa sebarang preskripsi daripada doktor. Sebenarnya ubat-ubat hospital adalah merupakan bahan dadah yang terkawal. Terkawal di sini maksudnya ia sesuai mengikut sukatan berdasarkan kepada sakit yang dialami. Jadi dadah secara umumnya adalah suatu bahan yang berbahaya, tetapi kalau digunakan secara betul mengikut dos yang sesuai, apabila sakit maka dia dapat memberikan kebaikan sedikit. Maka sebab itulah dijadikan sebagai ubat. Jadi oleh sebab itu, ubat yang di hospital tu adalah merupakan bahan dadah yang telah dikaji dan kajian itu akan membolehkan doktor memberikan dos yang sesuai berdasarkan kepada keadaan sakit yang ada pada seseorang itu. Jadi kalau sekiranya tidak berdasarkan kepada dos yang sepatutnya, maka itulah yang akan menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan.
Ya. Okey, jadi sebab itulah ya, kalau kita tidak boleh mengambil ubat-ubatan tanpa nasihat daripada doktor, ya, sebabnya berbahaya. Ya, hanya nasihat daripada doktor sahajalah yang boleh kita gunakan dan kita ambil, sebab hanya doktor sahaja yang mengetahui uh, apakah dos yang sesuai. Ya. Kalau tidak, dia akan merosakkan sistem koordinasi tubuh badan manusia. Ya. Okey, jadi itu yang perlu diambil perhatian lah. Okey, dalam penerangan yang awal tadi, ya, dadah adalah bahan kimia yang dapat mengganggu sistem dan fungsi neuron. Okey, kalau kamu tengok neuron ni apa? Ya, neuron dengan cara melambatkan atau mempercepatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Jadi neuron ni apa? Ya, jadi kalau sebut je tapi tak tahu. Ya, neuron dan impuls. Okey. Jadi ini sebenarnya kamu dah belajar semasa tingkatan 3, ya, iaitu di dalam sistem yang dipanggil sebagai sistem saraf. Sistem saraf ni, dalam sistem saraf ni, dia melibatkan dua lah. Saraf tunjang. Sistem saraf ni ada dua. Okey, sistem saraf ni, dia ada kita panggil sebagai otak. Otak adalah pusat sistem saraf. Kemudian kita ada saraf tunjang. Okey, so di sini jadi otak dan saraf tunjang ni, otak nak kawal seluruh badan kita, dia akan melalui saraf tunjang, dan daripada saraf tunjang pula akan ada saraf periferi. Periferi. Kamu kena ingat baliklah yang ni. Dalam sistem saraf ni, bagaimana dia nak berhubung daripada otak ke saraf tunjang di tulang belakang, kemudian dari saraf tunjang ni pula nak ke semua sistem, semua anggota otot-otot dalam badan manusia ni akan dihubung melalui saraf. Jadi saraf ini yang menghubungkan otak, yang mengawal kita punya seluruh badan ni, dia kawalan dia melalui saraf. Jadi saraf inilah yang kita panggil sebagai neuron. Ataupun saraf ni neuron ataupun sel saraf. Okey, sel saraf ni daripada otak ke saraf tunjang ke saraf periferi ke otot dan sebagainya, dia bergerak melalui apa yang dipanggil sebagai message, ataupun dia hantar maklumat berkaitan apa yang perlu dibuat melalui sel saraf ini, dan pergerakan itu, maklumat itu dipanggil sebagai impuls. Impuls ini adalah pergerakan elektrik. Pergerakan elektrik melalui neuron. Jadi maksudnya, kita sentuh, kita makan, kita bergerak. Jadi pergerakan itu dikawal oleh otak. Otak mengawal tu dengan cara menghantar saraf. Menggunakan saraf melalui impuls. Jadi impuls ni yang bergerak melalui sel saraf untuk dihantar maklumat itu ke semua satu badan. Arahan tu datang daripada otak. Macam itulah cara perhubungan. Jadi perhubungan dalam sistem saraf ni adalah melalui sel-sel saraf yang dipanggil sebagai neuron. Neuron ini sebagai dia punya lebuh raya, jalan dia. Jadi yang bergerak tu adalah impuls. Kereta ataupun motor, impuls tu lah yang bergerak dia dalam sel-sel saraf atau neuron ini. Jadi dadah dia boleh mengawal, dia boleh mengganggu sistem saraf ini. Sistem saraf ini dia boleh ganggu. Okey. Dah masuk semua.
Okey, so itulah kesan dadah, dia boleh mengganggu sistem saraf itu sendiri. Ya. Okey, jadi berdasarkan kefahaman itu, jadi kita boleh tahu bagaimana dadah ini boleh mengganggu koordinasi badan. Ya. Okey, so sekarang ni kita tengok pula seterusnya kepada jenis dadah. Jenis dadah dan juga tindakan dia. Ya. Okey, jadi jenis-jenis dadah ini kita boleh lihat ada 4 jenis lah. Kita bagi ada 4 jenis berdasarkan kepada tindakan dia. Ya. Jenis yang pertama adalah dadah penenang. Ya, dipanggil dadah penenang. Okey. Yang pertama ni dadah penenang. Ya. Contoh dia apa? Ya, contoh dia, dia kena ingat juga lah ni. Barbiturat. Ya. Barbiturat alkohol. Ini contoh-contoh dadah yang penenang. Okey. Okey, macam mana dia boleh sebagai dadah penenang ni? Maksudnya dia boleh menyebabkan kita rasa khayal, rasa tenang macam tu untuk sementara waktu. Ya. Kita akan rasa kurang cemas. Ya. Rasa tenang. Macam tu. Ya, rasa tenang. Tu panggil dadah penenang. Ya, tapi ini ketenangan yang menipu lah sebenarnya. Bagaimana dia boleh menyebabkan kita rasa tenang? Dia akan melambatkan, ya? Dia akan melambatkan impuls saraf. Tadi impuls tadi, ya? Dia melambatkan pergerakan impuls saraf. Jadi akan menyebabkan rasa mengantuk, ya? Dan kurang cemas. Jadi maksudnya dia akan bagi rasa mengantuk dan bila kita mengantuk kita akan tidurlah. Jadi senang kita tidur. Jadi tenanglah jawabnya. Itu yang dipanggil sebagai dadah penenang. Ya. Okey, seterusnya dadah yang kedua. Dadah yang kedua adalah dadah perangsang. Ya, dadah perangsang. Okey, dadah perangsang. Contoh dadah-dadah ni adalah ini yang biasa kalau orang-orang nak feeling ni dia ambil ini lah. Amfitamina, ataupun metamfetamin. Metamfetamin. Ini kalau orang-orang jahat di kelab-kelab malam tu, disco apa dan semua, dia nak merangsang aktiviti dia supaya bertenaga. Dia ambil ni lah. Ini dadah-dadah ni dia ambil, kalau kena tangkap hukuman gantung sampai matilah. Dadah-dadah ni sebab digunakan untuk perkara yang tidak betul, maka kalau ditangkap ada dadah ni, maka akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Ya. Macam metamfetamin ni dia bahasa biasa dipanggil ais lah. Ais. Ya. Okey, so bagaimana dia boleh merangsang? Ya. Dia akan mempercepatkan pergerakan. Dia akan mempercepatkan pergerakan
impuls saraf. Dia mempercepatkan pergerakan impuls saraf. So dengan cara impuls saraf ni bergerak cepat, maka akan rasa lebih aktif, akan rasa lebih bertenaga. Bertenaga, akan rasa lebih aktif dan rasa yakin. Sangat bertenaga. Jadi ini semua adalah kesan daripada dadah perangsang ini. Jadi maksudnya dia dapat memberikan tenaga ni buat sementara waktulah. Dia tak boleh kekal lama. Paling lama pun dalam 5-6 jam lah macam tu. Lepas tu akan kembali menjadi lemah semula. Sebab kesan tu akan habis. Kesan tu paling lama pun sebenarnya dalam 4 jam lah. Okey, yang ketiga, apa dia? Okey, yang ketiga adalah dadah inhalant. Dadah inhalant. Dadah inhalant. Inhalant. Mesti ingat inhalant lah. Jadi inhalant ni maksudnya kita sedut. Contoh dia adalah macam bahan-bahan larutan lah, pelarut dan gas. Jadi bahan inhalant ni disedut. Disedut melalui pernafasan. Melalui nafas. So bila disedut, dia akan menyebabkan halunisasi. Menyebabkan halunisasi. Okey, apakah dia halunisasi ni? Apa keluar masuk. Oh. Okey, seterusnya. Okey, so apakah dia halunisasi? Halunisasi ni maksudnya kita akan rasa berkhayal. Dia berkhayal, ada khayalan dalam otak dia. Jadi itu dipanggil halunisasi. Kemudian akan menyebabkan kerosakan. Kesan itu akan kesan rosak pada paru-paru lah. Dan juga ginjal. Okey, itu kesan dia. Dadah inhalant ni. Dia sedut, kemudian dia akan rasa khayal. Dia berfikir. Okey, yang keempat adalah ini yang lebih khayal lagi. Kita panggil sebagai dadah halusinogen. Halusinogen. Okey, so dadah ni contoh dia adalah ketamin ataupun ni bahasa dia lah. Ketamin dan LSD. Okey, LSD ni bahasa inilah ringkasan dia, tapi dia bahasa kimia dia adalah diethyl amida acid lysergic. LSD. Okey, apa kesan dia? Okey, cara dia akan mengubah laluan impuls. Dia boleh ubah laluan impuls saraf tu. Di dalam otak. Di dalam otak. Tu hebatnya kesan dia. Dadah ni laluan yang sepatutnya diubah laluan impuls tersebut. Jadi kesan dia akan menyebabkan khayal. Ni ejaan.
khayal. Dia akan menyebabkan khayal di dalam otak kita dan merubah persepsi. Merubah persepsi. Jadi bila kita khayal dan merubah persepsi, maka ia akan seterusnya menjadikan seseorang itu terdengar suara-suara yang halus, terdengar suara-suara yang halus lah, suara-suara cakap-cakap, dan juga dia akan terlihat objek-objek yang orang lain tak nampak. Terlihat objek-objek yang orang lain tak nampak. Dia seorang je nampak. Tapi sebenarnya apa yang dia lihat tu sebenarnya adalah hasil image yang ada di dalam otak akibat daripada impuls yang telah diubah laluan dia. Jadi sebenarnya bukanlah dia nampak objek itu berlainan, tapi sebenarnya itu hasil daripada kesan daripada impuls yang telah diubah laluan di dalam otak. Jadi terhasillah image objek yang berbeza. Sebenarnya apa yang nampak dalam otak tu itu yang dia nampak. Jadi itulah kesan-kesan, itulah jenis 4 jenis dadah yang ada. Dan kesan-kesan dia kepada sistem koordinasi badan. Jadi sangat bahayalah dadah ini. Jadi berdasarkan kepada keadaan ini, penyalahgunaan dadah akan menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom-simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Jadi antara simptom-simptom tu termasuklah menggigil, dia akan merasa loya, resah dan sedih. Jadi dadah boleh sebabkan ketagihan. Macam tu. Jadi ketagihan ini, kesan dia, kalau tak dapat, maka akan berlaku situasi tidak tenang dan cemas. Jadi dia kembali baliklah bila dah habis kesan dadah tu, dia akan jadi tidak tenang, dia akan jadi resah, loya, menggigil, resah, loya, menggigil, ketarikan. Dia siapa pernah tengok orang yang penagih dadah tu dia macam menggigil, tarik badan. Jadi bila keadaan ni berlaku, dia kena cari balik dadah tersebut. Jadi dia cari dadah tu balik, dia hisap, dia makan, maka dia kembali tenang, dia kembali khayal, dia rasa dah elok balik. 4-5 jam ke 8 jam ke dia tertidur, lepas tu bila bangun habis kesan tu semula, maka dia akan alami balik. Dia akan alami balik keadaan yang resah, gelisah, lemah, loya dan sebagainya, dan dia kena cari balik dadah tu. Jadi ini semua kita panggil sebagai penagih dadah lah. Sebab itu kalau kita lihat, mereka yang sudah terlibat dengan penagihan dadah ini akan mengalami kehidupan yang sangat-sangat teruk. Jadi kita kena pastikan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita tidak terlibat dengan dadah ni. Sebab sekali terkena, maka sampai bila-bila pun sukar untuk dibuang. Kecuali dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa untuk kita meninggalkan
ketagihan dadah ini. Dan bila dah jadi penagih dadah ni, dia dah tak boleh berfikir secara rasional. Dah tak boleh fikir secara rasional sebab yang dia fikir nakkan dadah sahaja. Kalau tak dapat dadah, maka dia akan sanggup buat apa sahaja. Sebab itu kalau kita tengok penagih dadah ni dalam berita-berita, dia sanggup sampai membunuh, mencuri, merompak orang-orang nak dapat duit untuk beli dadah. Kalau tak dapat, dia sanggup bunuh. Walaupun anak, isteri ataupun ibu bapa sendiri, adik-beradik. Ini bahayanya kesan penagihan dadah ini. Jadi, semua ini akan menyebabkan rosaknya sistem masyarakat dan anggota masyarakat itu sendiri. Jadi, oleh sebab itulah, maka kita perlu pastikan supaya tidak berlaku penagihan dadah kepada mana-mana orang. Okey, jadi kita lihat pula kepada kesan penyalahgunaan dadah ni. Okey. Beberapa contoh yang lain, contohnya, okey, ini yang telah kita bincangkan tadi, jenis-jenis dadah. Okey, yang ni yang cikgu terangkan tadi, kesan-kesan dia. Kalau dadah ni, dia mengganggu sistem saraf, dia akan merangsangkan degupan jantung, dia akan menyebabkan kadar pernafasan dan tekanan darah meningkat, menyebabkan lebih bertenaga, perasaan tidak menentu dan ganas. Dia akan melambatkan degupan jantung dan sebagainya. Kesan tu akan menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan otot menjadi lemah. So, kesan dia seterusnya akan menyebabkan gangguan halusinasi dan ilusi. Okey, jadi itu yang kita dah bincangkan. Jadi kita tengok sekarang ni pula berkaitan dengan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, seperti mana, kalau kita dah faham maksudnya kesan dadah tu, macam mana dadah tu mempengaruhi dan mengganggu koordinasi badan, maka kita akan faham bagaimana dia memberi kesan kepada tubuh badan manusia dan kesan penyalahgunaan tersebut kepada koordinasi badan. Okey, kalau kita tengok di sini, kebanyakan dadah mempengaruhi koordinasi badan dengan memberikan kesan terhadap sistem saraf. Jadi kena ingat, cikgu dah terangkan tadi, konsep dia adalah dadah ni dia mempengaruhi koordinasi badan dengan mengganggu ataupun memberikan kesan kepada sistem saraf manusia. Sama ada dia mempercepatkan sistem saraf, impuls tu bergerak, ataupun dia melambatkan sistem saraf ataupun impuls saraf itu untuk bergerak. Jadi kalau dia mempercepatkan, so kesan dia akan jadi lebih agresif, lebih bertenaga. Kalau dia melambatkan, maka dia akan menyebabkan rasa lemah, rasa mengantuk, nak tidur je. Dia kesan berbeza bergantung kepada jenis dadah yang berbeza-beza sebab tindakan dadah itu adalah berbeza-beza. Tetapi dia tumpu dua lah. Sama ada dia mempercepatkan ataupun dia memperlambatkan sistem saraf itu sendiri. Jadi sekarang ni kita tengok kepada alkohol. Alkohol juga memberikan kesan kepada saraf dengan memperlahankan pengaliran impuls saraf dan menjejaskan fungsi otak. Okey, alkohol pula juga adalah merupakan sejenis dadah yang cara dia adalah dengan memberikan kesan dengan cara memperlahankan pengaliran impuls saraf. Jadi sebab itulah kalau kita tengok alkohol ni menyebabkan seorang itu mabuk. Bila mabuk dia dah tak boleh berfikir dah sebab dia menjejaskan fungsi
otak. Dia menyebabkan otak tidak boleh mengawal lagi badan, sebab tu orang mabuk ni dia mabuk. Jadi tak boleh berfikir. Okey, jadi maksudnya sekarang ni kita nak tengok bagaimana kesan penyalahgunaan dadah ini dan juga alkohol ini kepada koordinasi badan manusia. Kita tengok kejap. Okey, daripada teks ni. Okey, yang pertama dia akan ganggu dari segi ketidakseimbangan hormon. Jadi ketidakseimbangan hormon. Jadi kita dah belajar tentang hormon tadi. Jadi dia akan menyebabkan hormon itu tidak lagi berada di dalam keadaan seimbang. Jadi badan akan mengalami gangguan koordinasi. Badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku pergembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Kena ingat, kelenjar pituitari ini berada di mana? Siapa ingat? Dan apakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari ini yang pertama sekali berada di bahagian otak. Dia akan menghasilkan hormon, dua jenis hormon. Kena ingat. Yang pertama hormon antidiuretik. Yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Dia mengawal ni. Kerja pituitari hasilkan hormon tersebut. Jadi dadah dan juga alkohol ni dia boleh mengganggu kelenjar pituitari ni. Menyebabkan hormon yang dihasilkan sama ada kurang hasil ataupun tidak ada hormon dihasilkan. Bila tak ada hormon dihasilkan, maka kesan dia adalah perkembangan seks sekunder akan terbantut. Jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Jadi hormon estrogen dan testosteron ni, hormon estrogen dihasilkan oleh kelenjar ovari. Hormon testosteron dihasilkan oleh kelenjar testis. Tapi dua-dua hormon ini oleh kelenjar tu dikawal oleh kelenjar pituitari. Jadi itulah kesan dadah tu, dia boleh kawal pula. Jadi ini menyebabkan gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental pengidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus murung dan kurang daya ingatan. Itu kesan dia. Dia dadah, kesan dia apabila disalahgunakan akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Yang kedua adalah boleh menghasilkan, boleh menyebabkan pertuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan meracau. Jadi keadaan mabuk tu inilah, dia bercakap merapu-rapu, meracau dan sebagainya. Ini kesan alkohol, sebab alkohol tu dia beri kesan buruk kepada bahagian cerebrum di dalam otak. Bahagian cerebrum ni ada satu bahagian di otak tu, dia mengawal pertuturan manusia. Yang ketiga, tindakan refleks yang lambat. Kesan dia yang ketiga adalah refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ni akan berada di antara neuron, aferen dan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Ini kesan. Hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol secara berlebihan. Jadi kita dah boleh nampak di sini bahawa tindakan refleks tu lambat sebab sistem saraf telah diperlahankan. Yang keempat, kesan dia hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minum beralkohol akan menyebabkan koordinasi otot menjadi lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyung-hayang dan hilang keseimbangan badan. Okey, so ini 4 kesan apabila
kesan terhadap dadah dan juga alkohol. Okey, jadi seterusnya lepas ini kita akan lihat kepada kesan sambungan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Kita akan tengok yang ini selepas kita rehat. Kita akan sambung yang ini. Jadi sekarang pukul 8.52. Jadi kita akan berhenti rehat dahulu untuk solat isyak. Dan rehatlah. Jadi kita akan sambung semula pada 9.15. 9.15. Okey, jangan tinggalkan ini dulu. Okey. Kita berhenti rehat. 9.15.